Untuk mendapat analisis dan pemerhatian lanjut berkenaan dengan ekonomi madani memperkasa rakyat yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dalam talian ketika ini kita bersama-sama dengan Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian, Pensyarah Kanan Politik Ekonomi UiTM Sabah. Terima kasih Dr. bersama kita waktu ini. Persoalan pertama kita bangkitkan, apakah respons Dr. berkenaan dengan ekonomi madani yang dilancarkan? Adakah ia cukup menyeluruh khususnya untuk memberikan limpah dan kesan yang baik kepada rakyat di Sabah dan Sarawak? Ya, terima kasih Irfan. Sekiranya kita lihat ekonomi madani ini sebenarnya ianya adalah pelan jangka masa pendek yang ingin disegerakan. Saya rasa dia adalah corresponding dengan bajet yang dibentangkan sebelum ini dan pada masa yang sama ingin mengukuhkan pelaksanaan pelan-pelan untuk bounce back ekonomi Malaysia, ya. Dan sekiranya kalau kita lihat ya, ekonomi madani ini saya rasa Perdana Menteri kita mengakui ada beberapa aspek sektor dan beberapa isu-isu yang di Malaysia ini memang dalam keadaan yang mungkin tidaklah beberapa sihat. Jadi dengan itu dia telah menyatakan bahawa iaitu menstrukturkan semula ekonomi Malaysia dan setiap penstrukturan ini haruslah dinikmati oleh rakyat. Sebab selalu kalau kita cerita tentang dasar ekonomi, bila kita cerita tentang pencapaian ekonomi kita, contohnya KDNK tahun lalu meningkat, tapi persoalannya adakah rakyat dapat nikmati. Jadi sudah tentu ini adalah satu aspek yang paling penting bagaimana dengan adanya penstrukturan semula ekonomi ini dan bagaimana rakyat dapat nikmati. Jadi kalau kita tengok ucapan di sini ya, bukan saya Sabah dan Sarawak sebelum kita pergi ke sana secara umum. Kalau kita lihat agenda utama adalah untuk menjadikan Malaysia itu kompetitif dan juga daya saing yang tinggi. Jadi Perdana Menteri kita juga telah menyatakan beberapa kelemahan dalam ekonomi kita iaitu hutang, fiscal deficit, ya, dan juga terutama sektor pembuatan yang telah merundum, ya, dan dengan pelan ini dia ingin merancangkan semula dan mengembangkan semula sektor tersebut. Nah, untuk jadi unjuran sebenarnya yang kita KDNK kita ini untuk tahun ini adalah 4,5 ataupun 5%, ya, itu mengikut unjuran yang ada. Tapi Perdana Menteri kita menyatakan bahwa kali ini dengan ada perancangan ini ianya akan mencapai 60%. Optimistik, ambitious, tapi kita lihat perancangan-perancangan yang ada itu kerana cabaran utamanya adalah pelaksanaan. Now, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar ya, apa yang kita dengar sebenarnya dalam ekonomi Malaysia ini sebelum kita pergi ke negeri-negeri ini adalah isu nilai tambah. Di sinilah kita nampak dalam perancangan ekonomi madani ini telah nyatakan tentang untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekonomi kita. Sebab kalau kita lihat KDNK kita, kalau masih juga dalam lingkungan 4,5% itu adalah sama sebelum pandemik. Maksudnya di sini kita ingin memperkenalkan ekonomi ataupun memperkenalkan sektor baru, memperkenalkan teknologi baru, dan yang paling penting meningkatkan produktiviti. Namun meningkatkan produktiviti itu sudah tentu amat berkait rapat dengan gaji, di mana juga ditekankan dalam ekonomi madani, ya. So apa yang kita lihat dalam di sini ini adalah meningkatkan pelaburan, ya. Sebelum ini kita dengar banyak pelaburan yang kita terima dan yang baru ini adalah Tesla. Ya, dan pelaburan yang kita terima ini di mana dalam ekonomi madani haruslah mempunyai nilai tambah yang tinggi. Nilai tambah yang tinggi memerlukan orang yang separa mahir atau mahir. So di sini bermaksud pekerja-pekerja itu adalah pekerja yang mahir. Kita nampak juga dalam plan ekonomi madani adalah untuk mengurangkan kebergantungan dengan buruh luar ataupun low skill labor. Jadi ini adalah titik permulaan. Walaupun ini sudah banyak kali kita dengar sebelum ini, ya, tapi saya rasa di sinilah kita kena tunjukkan kepada rakyat yang ini kena berlaku. Sebab kita ramai graduan, ya.
kita ramai mengeluarkan ramai graduan yang mempunyai kemahiran-kemahiran tentu dengan sistem pendidikan kita yang melalui internship, ada dan juga TVET yang kita ada. Jadi saya rasa mereka harus mendapat seperti mana Perdana Menteri kita cakapkan, iaitu gaji yang bermaruah. Jadi apabila kita lihat dari segi menstrukturkan ekonomi ini, kita harus mewujudkan ekosistem ya seperti mana dalam perancangan dalam ekonomi madani ini, termasuk pelaburan yang mempunyai nilai tinggi, dan juga kita melihat pada pelan digitalisasi, iaitu teknologi baru. Dengan ini di mana yang saya ingin tekankan bila kita tengok pelan madani ini, iaitu ekonomi rakyat. Saya rasa kos sara hidup dan juga gaji yang ada, kos sara hidup memang tinggi sekarang. Saya minta maaf mencelah Dr. Firdausi. Manakala kita ada masa yang singkat, mungkin Dr. boleh ringkaskan poin terakhir, Doktor. Satu poin teringkas adalah kita lihat gaji kita harus tingkatkan, dan ada juga aspek desentralisasi dinyatakan di sana, terutamanya dari segi aspek pendidikan untuk membangun semula sekolah daif itu satu perkara yang baik kepada negeri Sabah dan juga Sarawak, dia dipermudahkan ya. Dan sudah tentu ada satu lagi paling utama adalah di mana hiliran antara dua negeri ini juga harus ditekankan, kerana hanya melalui hiliran kita dapat mengembangkan industri nilai tambah itu dan juga pelaburan. Dan inilah di mana kita harus, dan barulah rancaklah ekonomi Malaysia ini dan juga negeri-negeri ini juga dapat menyumbang dengan lebih kepada Malaysia. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian, pensyarah kanan politik ekonomi UiTM Sabah, berkongsi maklumat awal dan juga perspektif berkenaan dengan ekonomi madani yang baru sahaja dilancarkan oleh Perdana Menteri sebentar tadi.